Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita baca sedikit kitab daripada Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Dan insyaAllah minggu hadapan kita sambung balik kitab sirah kita. Jadi kitab ini hanya dibaca minggu ini sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada malam ini kita akan membicarakan mengenai sembahyang, yang utama kekhusyukan dalam sembahyang. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bersabda Nabi SAW, sesungguhnya diwajibkan salat, diwajibkan sembahyang. Dan sembahyang Allah Ta'ala perintahkan kita mengerjakannya sama ada ketika mana kita sakit ataupun ketika mana kita musafir, hatta di dalam perang pun kena sembahyang. Yang dikatakan salat khauf, masuk dalam perang bukan tengah perang. Maknanya perang masih lagi berlangsung. Bila ada ruang sembahyang, yang dikatakan sembahyang itu sembahyang khauf. Dan kata ulama, sembahyang khauf itu mula-mula berlaku sembahyang asar. Kerana ketika mana nak masuk waktu asar, rehat tu perang berehat sekejap. Lalu pihak musyrikin mengatakan sahabat Muhammad ini ada satu amalan yang dia sangat kasih. Dia lebih kasih daripada ahli keluarga dia. Apakah amalannya itu? Yakni solat, sembahyang. Maka nanti bila sampai waktu asar, waktu mereka sembahyang, kita akan menyerang mereka. Maka orang musyrikin mencadangkan agar ketika masuk waktu sembahyang, maka buatlah serangan terhadap sahabat Rasulullah SAW. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang menyuruh sembahyang juga walaupun dalam keadaan masih lagi berlaku sembahyang. Maka sembahyang itu dipanggil sembahyang khauf, sembahyang takut, yakni sembahyang dalam keadaan ketakutan berperang masih lagi berlaku. Maka kata ulama, dalam sembahyang ini boleh menghadap ke pihak musuh walaupun tidak menghadap kiblat. Tapi kalau pihak musuh membelakangi kiblat, jadi mudahlah menghadap kiblat. Maka dibuat 2 saf ataupun 4 saf. Maka dikatakan bahawa saf pertama rakaat, saf kedua tak rakaat lagi. Sampai saf pertama berdiri tegak, baru saf kedua rakaat i'tidal dan sebagainya. Kenapa? Berhati-hati ketika itu berlaku perang. Maka diwajibkan sembahyang. Sama ada orang itu dalam perang, dalam keadaan aman, dalam keadaan sakit, dalam keadaan musafir, maka wajib sembahyang. Dalam mazhab kita Syafi'i, selagi mana ada akal, maka dia kena sembahyang. Akalnya, walaupun tubuhnya mungkin tak boleh nak bergerak, tapi boleh lagi ingatan masih ada dan boleh lagi bacalah. Hatta dengan isyarat sekalipun, tak boleh isyarat dengan anggota, isyarat dengan mata sahaja pun disuruh sembahyang. Demikianlah. Ada orang tanya, Ustaz, mak saya koma, macam mana nak sembahyang? Dan nak jawab gimana gitu. Dah dia koma, tak boleh sembahyang lah. Tidak boleh sembahyang sebab dia koma. Baik, maka dikatakan diwajibkan solat dan disuruh mengerjakan haji. Disuruh mengerjakan haji ini ialah bagi orang yang mampu. Wa tahijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Dan engkau mengerjakan haji di Baitillah bagi siapa yang mampu. Maka ada satu orang sahabat
bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa kamu diwajibkan mengerjakan zakat, mengerjakan haji. Maka sahabat bertanya, tiap-tiap tahun ke? Nabi diam saja. Maka tanya lagi, tiap-tiap tahun ke? Nabi diam lagi. Maka dia tanya lagi, tiap-tiap tahun ke? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau aku mengatakan ya, kamu tak akan mampu. Mampu kok tiap-tiap tahun nak kerja haji. Sebaik Nabi diam sahaja. Nabi kata kalau aku kata ya, kamu tak akan mampu nak pergi haji tiada tahu. Maka mengerjakan haji bagi siapa yang mampu. Mampu ini kata ulama, yang pertama mampu dari segi kesihatan. Yang kedua mampu dari segi perbelanjaan, mesti harta yang halal. Yang ketiga mampu dari segi kenderaan, maksudnya dia ada pembelanjaan untuk mencari kenderaan, kapal terbang, tiket kapal terbang dan sebagainya. Dan yang keempat mampu dari segi ilmu. Jangan kita mengerjakan haji dalam keadaan tidak ada ilmu, maka belajarlah. Dan alhamdulillah di tempat kita ada buat khusus haji. Kalau siapa yang nak pergi haji ataupun maknanya tak tahu tahun ni naik ke tak naik, masuk dulu khusus haji. Jangan kata saya boleh baca, jangan. Ada satu orang hamba Allah, dia kata senang je kerja haji. Kalau orang pergi padang Arafah, kita pakat pergi padang Arafah. Kalau orang pergi ke Muzdalifah, kita pergi Muzdalifah. Kalau orang pergi ke Mina, kita pergi Mina. Ikut orang saja. Kita ikut orang ramai. Tapi ketika mana sampai di Mina, maka ada 3 jamrah itu. Dia tengok ketiga-tiga jamrah itu ramai berlaku orang. Nak lontai ke mana dulu? Nak lontai ke mana dulu? Itu. Sebab itu dikatakan bahawa kena belajar. Maka dikatakan diwajibkan mengerjakan haji dan tawaf. Dan disuruh syiarkan segala ibadah haji. Disuruh mengerjakan haji, mengerjakan tawaf. Tawaf haji itu tawaf ifadah. Tawaf haji. Maka disuruh syiarkan segala ibadah haji adalah kerana menegakkan zikrullah. Maksud zikrullah itu ialah mengingatkan Allah. Maka Allah Ta'ala perintahkan sembahyang. Sembahyang diperintahkan kepada semua. Yang kecil maknanya dengan syarat yang wajib sembahyang. Islam balik berakal selamat panca indera. Maknanya tidak pekak tak bisu. Maknanya maka boleh sembahyang, itu wajib. Kemudian diperintahkan kita ini mengerjakan ibadah haji. Ibadah haji atas orang yang mampu sahaja. Kalau sembahyang semua mampu bila cukup syarat dia. Bila sudah balik, selamat panca indera, sudah ada akal, semua wajib. Maka tidak boleh meninggalkan sembahyang kerana sengaja, tidak boleh. Meninggalkan sembahyang kerana sengaja itu dalam satu hadis, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang secara sengaja, dia telah menjadi kafir secara terang-terangan. Apa makna kafir di situ? Maka kata Imam Syafi'i, kafir di situ kufur nikmat. Maka selagi mana dia mengakui sembahyang itu wajib, maka dia tidak kufur. Namun orang yang meninggalkan sembahyang yang diwajibkan, dia jatuh fasik. Fasik wal iyazubillah. Baik, apabila tidak ada dalam hatimu untuk yang tersebut itu, yang mana itulah yang dimaksudkan, yang dicari kerana kebesaran dan tidak kehebatan, maka apakah harga zikirmu itu? Kalau dalam hati kamu tak ada ingat nak sembahyang, tak ada ingat nak kerja haji, maka tidak ada pandangan kamu di sisi Allah. Tidak ada apa-apa pun kita sebenarnya duduk di atas muka dunia ini. Kalau kita tidak ibadat kepada Allah, sebenarnya kita tidak ada erti duduk atas muka dunia. Tidak ada apa. Maka
yang sepatutnya yang dicarinya ialah ingin melakukan ibadat kerana kebesaran Allah, kerana mengingati Allah. Kalau kamu tak ingat yang ini, tak ingat nak sembahyang, tak ingat nak pergi kerja haji, maka di manakah ingatan kamu? Dan nak ingat apa? Kalau sembahyang pun tak nak ingat, kalau haji tak nak ingat, maka ditanya, kamu ingat apa? Mau ingat apa yang kamu duduk atas muka dunia ini? Maka bersabda Nabi SAW kepada orang yang diberinya wasiat. Nabi beri wasiat kepada seseorang. Biasa sahabat Nabi, ridwanullah alaihim ajma'in, para sahabat, sekiranya kalau mereka berjumpa dengan Rasulullah SAW, mereka akan minta wasiat, mereka akan minta nasihat, ataupun mereka minta amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi beri nasihat kepada sahabat, apabila engkau mengerjakan sembahyang, maka sembahyanglah kamu sebagaimana orang yang mengucap selamat tinggal. Ini alhamdulillah, kalau kita tengok imam di masjid ini selalu dia sebut salatan muwaddi', sembahyang itu sembahyang selamat tinggal. Maknanya sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyang selamat tinggal, sembahyang yang terakhir. Ini Rasulullah, ini kata-kata Rasulullah SAW beri nasihat pada sahabat, apabila kamu mengerjakan sembahyang, maka sembahyanglah kamu sebagaimana sembahyang kamu nak ucap selamat tinggal. Maka artinya mengucapkan selamat tinggal kepada dirinya, tinggalkan pada dirinya. Apa maksud dirinya? Sebenarnya pada hawa nafsu. Hawa nafsu, tinggalkan hawa nafsu apa-apa, tinggalkan segala ingatan, dan kepada umur dengan erti kata juga seolah-olah sudah tidak ada peluang lagi sembahyang. Seolah-olahnya begitu. Maka tapi memang benar pun yang berlaku kepada cicit Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, ataupun kita panggil Ali Zainal Abidin As-Sajjad, yang banyak sujud sampai mukanya sentiasa pucat bila waktu sembahyang. Takut pucat macam mana? Takut dia takut macam mana? Takut nak sembahyang itu seolah-olah sembahyangnya itu sembahyang yang membawa kepada kematian lepas sembahyang itu. Kemudian ditanya, depan siapa kita nak menghadap tu yang jadi takut tu? Kepada Allah Ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau mesti bekerja keras dengan sesungguhnya menuju kepada Tuhan. Kemudian itu engkau akan menemuinya. Wahai manusia, maknanya kamu kena bekerjalah bersungguh-sungguh, yakni beramalah ibadat. Bersungguh-sungguh, kerana sesungguhnya ila rabbika kadham famulaki, kamu akan menuju kepada Allah. Famulaki, kamu akan berjumpa dengan Allah. Maka disuruh kita ini maknanya bekerjalah atas muka dunia ini bersungguh-sungguh. Maka maksud bersungguh-sungguh itu apa dia? Bukan kerja hak kita kerja tu, kerja melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan wa yuallimukum, Allah Taala akan mengajar kamu. Bila kita takut kepada Allah, nanti Allah Taala tunjuk jalan beribadat. Maka disebut oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahawa dua perkara yang perlu didatangkan untuk kita beribadat kuat, untuk meninggalkan maksiat. Untuk nak beribadat kuat, kita kena datangkan keinginan, rasa tamak, rasa harap kepada Allah begitu tinggi. Tamak apa? Memang kena tamak. Masuk tamak ni, tamak kalau boleh tamak redha Allah. Kalau boleh tamak nak pahala lebih pada orang lain. Kalau boleh nak tamak dengan arti kata nak
kedudukan tinggi di sisi Allah, itu tidak mengapa. Rasa tamak. Maka tamak ini sehingga mencari kelebihan. Ingin sungguh kelebihan tadi. Rasa tamak nak biar banyak-banyak dapat kelebihan Allah. Maka ini membangkitkan amal. Tapi ramai orang yang beramal tak mampu meninggalkan maksiat. Maka macam mana nak meninggalkan maksiat? Nak meninggalkan maksiat, datangkan rasa takut. Datangkan rasa takut. Macam mana nak datangkan rasa takut? Di antara jalannya, banyakkan membaca kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Kenapa baca kitab Imam Ghazali jadi dalam takut? Ya, Imam Ghazali ini di antara ulama-ulama salihin, salafus salih yang salih tu, betul-betul salih ia, dan dia menulis kitab dengan hati yang takut kepada Allah. Tidak sama orang yang menulis kitab dengan hati tidak takut dengan orang yang menulis kitab dalam keadaan hati takut kepada Allah. Itu antaranya banyak jalan-jalan untuk mendatangkan takut kepada Allah. Maka dalam keadaan macam itu, berfirman Allah dalam surah Al-Baqarah, dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan menemui Allah, yang mana bila kita datang bertemu Allah, kita tak datang saja-saja. Habis tu kita datang bawa amalan. Amalan kita ini jadi masalah ni. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Segala amal kita akan dibentang di hadapan Allah. Maka kita tidak tahu kita ini ikhlas ke tidak ikhlas, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Kita mengharapkan kita nak jadi orang ikhlas. Amalan kita terima ke tidak terima, wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi kita mengharapkan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Dan kita tidak tahu kedudukan kita ini dekat dengan Allah ke jauh dengan Allah pun tak tahu. Ada orang yang sembahyang semakin jauh pun ada. Kita tidak tahu. Tapi kita mengharapkan bahawa kita ini dekat dengan Allah. Dalam satu hadis kursi, Nabi Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, ana inda zanna abdi bi. Aku ini sentiasa bersama mengikut sangkaan hamba aku. Kalau hamba kita sebagai hamba, ingat jangan bersangka dengan Allah. Allah Ta'ala tak sayang kita. Allah Ta'ala ni jauh dengan kita. Aku mengikut sangkaan hamba aku. Tetapi jangan terpedaya dengan perkara ini. Oh, Allah Ta'ala ni baik dengan kita. Allah Ta'ala dekat dengan kita. Dalam waktu yang sama kita tak beramal. Itu juga tertipu daya sebenarnya. Maka mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita. Maka bersabda Nabi SAW, wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Maka Nabi SAW bersabda, daripada hadis ini daripada Ali bin Ma'bad sebenarnya. Hadis ini hadis sahih. Siapa kata kita Ihya Ulumuddin ini datang hadis dhaif palsu? Banyak hadis-hadis sahih juga sebenarnya. Wa man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar. Sesiapa yang tidak dapat mencegah sembahyangnya daripada perbuatan keji dan juga mungkar, maka tidak bertambah daripada Allah kecuali bertambah jauh. Tidak bertambah. Lam yazdad minallah, kecuali jauh dia dengan Allah Ta'ala. Tidak bertambah dekat. Sembahyang tapi bukan dekat, semakin jauh. Macam mana buktinya? Buktinya sembahyang kita tidak dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita mohon kepada Allah agar sembahyang kita ini dapat cegah keji dan mungkar. Jadi sembahyang kita ini, ingat, kalau boleh bukan saja dalam sembahyang saja, di luar sembahyang juga kita kena latih ingat kepada Allah. Latihlah diri dengan zikrullah. Tak banyak sikit pun tak apa. Tak boleh 1,100 pun tak apa. Sehari boleh 100 saja la ilaha illallah, tak apa. Yang tidak mau itu tidak berzikir. Kenapa perlu berzikir? Bila cakap sikit ramai selalu orang cakap dengan zikir. Sebab tidakkah kita mendengar firman Allah, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan kamu ingat Allah. Kata guru saya ingat lagi dahulu, dia kata, macam mana kamu ini nak ingat Allah ketika mana, maknanya ketika mana dalam sembahyang saja kamu nak ingat Allah, sedangkan luar sembahyang kamu tak ingat.
Kita dia kata nak win. Dia kata orang yang nak main bola pun dia nak main bola tu je berlatih dulu sebelum masuk perlawanan. Kita terus mari nak ingat selalu latih dulu zikir. Bila sudah latih zikir masuk semayang, insya-Allah sekurangnya dapat banyak ingat daripada lupa yang sebelum pada ini. Maka demikianlah dikatakan bahawa sembahyang kita ini bila mana kita sembahyang, pastikan biarlah sembahyang itu dapat mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka macam mana kita kadang-kadang bila kita buat amal ibadat memang tak mampu pun, tak boleh nak cegah perbuatan keji dan mungkar. Maka yang pertama, kalau sembahyang kita tidak boleh mencegah perbuatan keji dan mungkar, yang pertama kita kena muhasabah diri kita. Adakah kita ada buat sesuatu yang berkaitan dengan orang lain? Maksudnya, adakah kita ini pernah ada ambil hak orang kita tak hantar balik? Adakah kita ini menzalimi orang lain? Maka kena muhasabah diri. Yang kedua, kita kena kembali bertaubat kepada Allah. Maknanya bila kita bertaubat kepada Allah, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala kesalahan kita, baru mudah kita nak beribadat kepada Allah. Yang ketiga, bila mana kita jatuh pada maksiat, maka kita kena cepat-cepat buat amal ibadat supaya ibadat itu menghapuskan maksiat tadi. Wa atbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha, maka ikutilah kejahatan kamu dengan kebaikan. Kebaikan itu tamhuha, yakni menghapuskan kejahatan. Ada satu orang sahabat Nabi, bila dia berjalan jumpa perempuan, dalam hadisnya kata qabbalaha, maknanya dia mengucuk perempuan tadi. Lalu dia mengadu pada Rasulullah, dia buat salah dosa. Tapi dia mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tak layan. Lalu masuk azan. Bila masuk azan, Rasulullah sembahyang, dia pun sembahyang sama Rasulullah. Lepas sembahyang semua dah selesai, belaka jumpa Rasulullah lagi. Rasulullah tanya, adakah kamu tadi sembahyang bersama Rasulullah? Dia kata, ya, saya sembahyang bersama Rasulullah. Kalau begitu, sembahyang kamu tadi menghapuskan perbuatan kamu tadi. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, innal hasanat yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapuskan kejahatan. Maka di sini kita kena faham, kalau kita melihat orang itu buat jahat, ataupun kita berjumpa dengan seorang yang mengaku dia ini jahat, kata dia buat dosa, maka ingat boleh jadi dia lebih baik daripada kita, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi sang pendosa yang melakukan dosa kemudian ingin kembali kepada Allah, daripada sang ibadat yang merasakan ibadatnya sudah baik dengan Allah. Maka manusia bila dia datang kepada Allah, katanya Allah dalam hadis kursi, seandainya engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh langit dan bumi, aku datang kepada kamu dengan membawa pengampunan melebihi langit dan bumi. Maka demikianlah Allah. Maka sebenarnya di mana penghapusan dosa kita? Penghapusan dosa kita itu duduk pada sembahyang. Bila kita sembahyang sahaja, Allah akan menghapuskan dosa, dan sembahyang juga menjadi benteng kita daripada jatuh kepada perkara keji dan juga mungkar. Lalu dikatakan bahawa salat itu adalah munajat dengan Allah. Kita munajat dengan Allah, berbisik-bisik, bercakap dengan Allah, merayu dengan Allah Ta'ala. Maka bagaimana kita nak merayu dalam keadaan lalai? Di sini Imam Al-Ghazali datang kesedaran pada kita. Seolah-olah dia kata begini, mu tahu tak, ketika mu semayang tu, mu kena cakap dengan Allah. Yang mu cakap dengan Allah tu, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati.
Maka bagaimana kamu boleh cakap dengan Allah dan kadang kamu lalai? Katanya Imam Ghazali memberi satu teguran kepada kita ataupun memberi peringatan kepada kita. Maka di situ usaha, kita kena usaha. Ya, sudah bertahun-tahun kita cuba ingat tapi tak ingat juga. Tetapi kita jangan biarkan hati kita terus lupa. Bila kita lupa kepada Allah, bila kita ingat dan sembahyang, kembali balik. Kembali balik ingatan kepada Allah. Ketika mana Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib As-Sajjad, ketika mana dia sembahyang, dia sujud, dia beribadat, rumahnya terbakar. Maka orang tahu, maknanya lelaki yang sangat soleh ini cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disayangi oleh masyarakat itu, dia duduk dalam rumah terbakar. Cepat-cepat selamatkan. Ali Zainal Abidin ada di dalam, cepat-cepat selamatkan. Ketika dia selamatkan, tengok Ali Zainal Abidin, rumah dia terbakar, api kiri kanan, asap berkelun, dia molek-molek ada sujud. Orang nak selamatkan dia pun jadi tertanya-tanya. Molek-molek ada, dia rokok, dia sujud, dia beribadat, macam tak ada api kiri kanan. Maka ketika itu orang sibuk-sibuk, maknanya padamkan api. Siapa api pun habis padam, hangus rumah dia. Baru dia sembahyang, Assalamualaikum. Tengok apa kecoh-kecoh ni? Kecoh-kecoh ini benda apa? Ya Ali Zainal Abidin As-Sajjad, kamu tak sedar ke rumah kamu terbakar? Macam mana aku nak sedar? Ingatan aku pada api neraka lebih daripada dunia, api yang ada atas muka dunia. Tak sedar mayang. Tak sedar. Inilah dia cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat mulia, mempunyai sanad, mempunyai nasab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh, maknanya orang yang soleh. Baik. Berkata Abu Bakar bin Abdullah, wahai anak Adam, apabila engkau bermaksud masuk kepada Tuhanmu tanpa izin dan berbicara dengan dia tanpa jurubahasa, maka masuklah. Dia kata, Bakar bin Abdullah, kalau kamu nak masuk jumpa Allah, nak bercakap dengan Allah, kemudian nak bicara dengan Allah, pergilah masuk jumpa Allah. Lalu orang bertanya, mana aku faham, apa maksudmu nak masuk mana jumpa Allah? Bagaimana demikian itu? Maka jawab Bakar bin Abdullah, engkau lengkapkan wudukmu. Nak masuk jumpa Allah ni, lengkapkan wuduk kamu. Maka lengkapkan wuduk, yakni sempurnakan wuduk. Berwuduklah kita dalam keadaan sempurna. Yang pertama, kita ini menunaikan hak-hak yang sunat dalam wuduk, di samping yang wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Yang kedua, lebihkanlah daripada hak-hak wuduk. Jangan sampai siku-siku, betul-betul siku. Lebih sikit pada hak siku. Kalau kepala itu dalam mazhab Syafi'i, menyapu kepala 2, 3, 4 helai rambut pun boleh. Tapi ambil yang sunnahnya, yakni menyapu keseluruhannya. Begitu juga kaki sampai ke buku lali saja. Tapi ambil yang sunnah, naik ke atas basuh biar dalam keadaan sampai ke betis tadi, melebihi daripada hak wuduk tadi. Kemudian dalam waktu yang sama juga tidak membazir air, tidaklah dengan menggunakan air yang begitu banyak ketika mana mengambil wuduk. Yang keempat, jangan tinggal membaca doa selepas mengambil wuduk. Kerana sesungguhnya sesiapa yang membaca doa selepas ia mengambil wudu, maka bila dia boleh masuk syurga, dia boleh masuk mana-mana pintu yang ia kendaki. Maka sempurnakan wuduk kamu, dan sempurnakan wuduk kita, sebaiknya kita sempurnakan wuduk kita ini di rumah. Kerana apa di rumah? Kerana disebut di dalam hadis, sesiapa yang berjalan pergi ke masjid dalam keadaan dia sudah bersuci, yakni berwudu, memakai pakaian yang menutup aurat, kemudian dia berjalan ke masjid, setiap langkahnya itu dinaikkan darjat, dihapuskan dosa. Maka dalam hadis ini, orang yang berjalan ke masjid itu setiap langkah dinaikkan darjat, dihapuskan dosa dalam keadaan dia sudah berwudu.
Maka jangan tidak berwudu. Tak apa, ambil sejid tak apa. Maknanya sejid dah ambil. Bukan masalah. Memang di masjid boleh ambil. Tetapi kalau ada di rumah, ambil di rumah. Tapi kalau dah batal, itu tidak mengapa. Ambil di masjid bukan salah. Bukan tu. Hanya afdalnya, kalau kita daripada rumah, ambillah di rumah. Maka dalam keadaan macam itu, dia pun pergilah ke masjid. Maknanya kata, okey sekarang ni nak masuk pada Allah, kata Bakar Ibnu Abdullah. Masuk ke rumah kepada Allah, maka sempurnakan wuduk kamu dan engkau masuk ke mihrabmu, tempat sembahyang kamu. Tempat sembahyang kamu, apabila engkau telah masuk kepada Tuhanmu tanpa izin itu, maka bicaralah dia tanpa juru bahasa. Maka sembahyanglah. Sembahyang itu bicara dengan Allah. Sebenarnya panjang pembicaraan. Macam kita kata alhamdulillah, ketika itu Allah Taala kata hamadani rabbi, hamba aku ini abdi, hamadani abdi, hamba aku ini telah memuji aku. Dia ada perbualan-perbualan, tapi kita nak cerita di sini panjang pula, huraian Fatihah satu persatu. Tapi nak bagi tahu, bila mana kita sembahyang saja, ketika itu kamu bersama dengan Allah, sedang munajat, sedang bercakap, sedang bicara dengan Allah. Bagaimana kalaulah satu orang orang kadang-kadang dia suka kepada satu orang ulama. Ingat ulama ni kita ihtiram dia, kita muliakan dia. Kita suka pada ulama. Kita memang berhajat nak jumpa dia. Tiba-tiba boleh bercakap dengan dia. Ada satu orang ulama Yaman, mungkin semua dah kenal, Habib Omar. Ada satu orang berjalan kaki berapa puluh kilometer berjalan kaki nak jumpa Habib. Sampai dia jalan, dia dapat tahu kat 10 kilometer ke 20 Allah. Tapi puluh kilometer dia jalan kaki. Semata-mata nak jumpa satu ulama yang dia sayangi. Bila dia dapat cakap, Allah menangis, dia gembira. Kerana apa? Kerana muliakan dia pada ini Allah yang maha mulia. Maka Allah Ta'ala beri 5 kali sehari boleh cakap dengan Allah. Maka lahirkan rasa gembira bersama dengan Allah. Yang kita bercakap, bermunajat bersama, itu Allah. Maka dalam keadaan macam itu, cakaplah kamu dengan Allah. Jadi jangan tidak mahu, maknanya bersama dengan Allah. Jadi bila sudah bercakap, kalau kita andai kata seorang yang nak jumpa raja, maknanya raja panggil 5 kali sehari jumpa. Maknanya bagaimana orang tadi? Allah, kalau dia buat persiapan nak jumpa raja, pakaian bagian bagaimana bagian pakaian, bagian jalan, bagian cakap. Bila boleh cakap, rasa gembira. Maka Allah sentiasa memanggil hamba-Nya agar berbicara dengannya. Maka kita kena berbicara dengan Allah dengan penuh adab dan rasa gembira dengan Allah Ta'ala. Maka di situ kita akan merasa kebesaran Allah, besarnya Allah Ta'ala, dan kita berbicara dengan Allah yang Maha Pengasih. Maka dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan kami, lalu kami pun bercakap-cakaplah dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia bercakap, mesti percakapan itu percakapan yang baik, percakapan yang membawa manfaat pada akhirat. Maka apabila datang waktu sembahyang, kata Siti Aisyah, lalu seolah-olah baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengenali Aisyah. Macam tak kenal Aisyah. Dan Aisyah pun bila dengar azan sibuk nak cara ke Rasulullah. Seolah-olah kami pun macam tak kenal dia. Begitu gambarannya. Tuju kepada Allah. Maka kerana seluruh jiwa raga kami tertuju kepada kebesaran Allah. Ini kata Siti Aisyah. Seluruh jiwa raga kami tertuju kepada kebesaran Allah. Bila sampai saja waktu sembahyang, Rasulullah bergegas, fas'au ila zikrillah, bersegeralah mengingati Allah. Saya ulang balik yang kuliah dahulu. Siapa yang dengar azan terus mengerjakan sembahyang, dia akan bangkit seperti bintang-bintang di langit wajahnya. Siapa yang bila azan berkumandang dia sudah siap dengan wudu, dia akan dibangkitkan seperti bulan purnama. Siapa yang mendengar azan itu di masjid, ketika mendengar azan dia sudah ada dalam masjid, dia akan dibangkitkan seperti matahari yang bercahaya. Maka dalam keadaan macam itu, kita mencari peluang
agar mendapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW bersabda, Allah tidak memandang kepada sembahyang di mana orang itu di dalam sembahyang itu tidak menghadirkan hatinya serta badannya. Masya Allah, Allah Ta'ala tidak pandang sembahyang dalam keadaan hati tidak hadir. Di sini ada ulama mengatakan berdasarkan kepada ayat aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang kamu dalam keadaan ingat kepada aku. Maka ada dua pandangan ulama. Satu pandangan ulama yang agak bukan syadid, agak bergaluh, agak tegas pandangannya, mengatakan sembahyang yang tidak ingat pada Allah maka ditolak. Satu pandangan lagi berdasarkan kepada ayat ini, aqimis salata li zikri, dirikanlah sembahyang dalam keadaan mengingati aku. Mana-mana orang itu ingat kepada Allah, Allah Ta'ala terima sembahyang dia yang ingat saja. Maka mungkin orang itu sembahyang dapat 10%, dapat 50%, 70%, gambarannya begitu. Tapi yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam apabila berdiri daripada sembahyang, dengar jantung gom gom gom. Jantung dia ni bergetar ni, maknanya dengar detik jantung dia. Ni siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan adalah Sa'ad At-Tanuhi, apabila mengerjakan sembahyang maka tak putus-putus air mata akan mengalir daripada pipinya sampai ke janggut sampai habis sembahyang. Angkat takbir sembahyang, menangis berterusan. Ini Sa'id At-Tanuhi. Maka dalam keadaan macam itu, Rasulullah SAW melihat satu orang lelaki bermain-main janggut dalam sembahyang, main janggut. Tengah-tengah sembahyang dia main janggut. Maka beliau bersabda, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau khusyuk hati orang itu, nescaya khusyuklah anggotanya. Jadi kalau boleh jangan terlalu banyak bergerak-gerak. Maknanya tengah-tengah sembahyang kadang-kadang dia khibah baju lagi, beki lagi serba. Maknanya redak lagi beki ke redak. Tengah-tengah sembahyang butang pula masuk. Jadi jangan terlalu banyak bergerak-gerak. Jadi dikatakan bahawa Rasulullah tengok sahabat yang seorang ni dia main janggut, tengah main janggut. Maka Nabi SAW mengatakan, kalaulah hatinya khusyuk, nescaya anggotanya khusyuk. Sebab itu para sahabat ini kalau dia sembahyang, walaupun di hadapan Kaabah, Masya Allah, depan Kaabah ini panas terik, maka sahabat berdiri, maknanya panas terik, sembahyang di belakang Rasulullah, walaupun tengah hari, walaupun panas terik, walaupun keduduk berdiri panjang, tapi mereka berdiri tegak betul-betul sampai burung hingga atas kepala. Ketika rokok baru burung terbang, lah ingat pagar orang. Nak kaburnya apa? Nak kabur tegak mayang tu. Kalau tengah panas tu, dengar macam mana pun, tegak betul-betul. Kerana apa? Kerana bila hati, bila anggota zahir ini khusyuk, ia membawa pada hati khusyuk. Bila hati khusyuk memang membawa kepada anggota zahir tadi jadi tetap khusyuk dan sebagainya. Diriwayatkan bahawa Al-Hasan memandang kepada seorang laki-laki yang bermain dengan batu ketika berdoa dan berdoa, ya Allah Tuhanku, kawinlah aku dengan bidadari. Ini kata Hasan Basri, cerita zaman dahulu ada. Kata ini, dan maka tengah-tengah dia duduk macam kita duduk atas kapet. Jadi zaman Rasulullah ni zaman tabi'in. Hasan Basri ni tabi'in. Zaman tabi'in maknanya sempat jumpa sahabat, tak sempat jumpa Rasulullah. Jadi sembahyang masih lagi di atas tanah. Jadi di tanah ada batu-batu. Bila main batu ni, tengah tu baca doa, ya Allah ya Tuhanku, kawinlah aku dengan bidadari. Minta hebat-hebat. Tak minta komah-komah, minta dengan bidadari tu. Tapi duk main-main gitu. Allah. Lalu ketika itu Hasan Basri mengatakan, buruk sungguhlah ni tukang lama. Pelama, tukang lama bidadari tadi. Semacam ini engkau lama bidadari, kata Hasan Basri.
Macam ni caranya ulama bidadari. Ya Allah Tuhanku, kahwinlah aku dengan bidadari. Masa tu main dengan batu-batu halus atas tu. Sedangkan kamu duk main-main dengan batu. Marah Hasan Basri tadi kepada orang. Maka demikian dikatakan baik dalam sembahyang perkataan solat ada 3 makna. Solat yang pertama makna selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu solat juga. Solat yang kedua bermakna apa? Solat yang kedua bermakna sembahyang. Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim bi syara'ita maqsusah. Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Maka solat yang kedua bermakna sembahyang. Solat yang ketiga, makna solat yang ketiga bermakna doa. Maknanya doa. Jadi bermakna juga dalam sembahyang ada selawat, dalam sembahyang ada doa. Dalam sembahyang. Tapi kita nak letakkan doa bermakna sembahyang bermakna doa, boleh? Maknanya tidak jadi masalah. Maka dalam keadaan macam itu, tak kiralah ketika selawat, ketika doa, lebih-lebih lagi ketika sembahyang, mesti kena ada adab yang tertentu dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinyatakan oleh Khalaf Ibnu Ayyub, tidakkah diganggu engkau oleh lalat dalam sembahyang engkau sampai kamu usir lalat itu? Maka menjawab Khalaf Ibnu Ayyub, tidak aku biasakan bagi diriku sesuatu yang merosakkan sembahyangku. Orang tanya Khalaf Ibnu Ayyub, kalaulah mu sembahyang ada lalat main hingga atas hidungmu, mu cara tak ke lalat? Katanya Khalaf Ibnu Ayyub, aku sekali-kali tidak akan buat perbuatan yang merosakkan sembahyangku. Ini cerita saya. Allah, habis waktu pula. Tapi tak apa lah. Ada satu peristiwa di satu surau. Tengah-tengah sembahyang ni surau kayu. Jadi surau kayu. Surau kapung. Tengah-tengah sembahyang naik ular seekor ikut ikat. Maka daripada dekat tengah sembahyang ni, turun ular lalu tengah soft, lembor lari orang. Maknanya tembur lari. Mungkin kita suka, tak kita gana tahu. Tembur lari, siapa menampak ada. Jadi lari orang ke orang sah belakang lari, sah depan tak tahu. Maka habis rosak semayang. Lalu pula ular tu pula dah patut orang. Dia tengok je orang semayang. Dia lalu depan satu imam. Imam tu saya bagi tahu, imam ni guru saya. Ustaz saya. Kemudian ular itu duduk dekat sejadah dia, lalu kat sejadah dia. Maka dia ini ketika nak sujud, dia gerak dua langkah, dia gerak ke kanan. Dia gerak ke kanan, ular pun lalu sebelah, dia turun sujud. Dia sujud, naik duduk antara dia sujud, maka ada satu orang itu, ular duduk depan dia. Dia pun sujud, ular duduk bawah dia. Lepas tu dia duduk tayak akhir. Masya Allah, ular dah cara orang mayang punya. Ingat je dia patut. Yang kali kita test kali tengah semayang kita lepas ular tengok. Kalau setuju nak. Sebab kita dah tahu ular dah cara orang mayang. Dia tak patut pun. Jadi tengah sembahyang, masa tengah sembahyang itu, maka rupanya tinggal 2-3 orang yang lain lari. Lari yang sebelah tadi itu takut tak nak gerak, takut ular patut. Lepas tu dia pun sembahyang. Duduk tayak akhir. Yang ular duduk bawah dia tu elak je. Lepas tu dia duduk tayak akhir, ular dah cara pun dia. Dia pun sembahyang. Habis sembahyang orang pun puji dia. Allah kuatnya iman siapa. Tak takut sikit ular. Ya tu apa? Ular duduk bawahmu. Aku dah sedar tangan baru. Dia kejam mata. Dia termujur kejam mata. Kalau tak kejam mata tepik je. Kita ingat ke dia kuat iman. Kita ingat ke macam Ali Zainal Abidin lah. Ali Zainal Abidin, api kita tak lari. Dia ular depan mata tak lari. Rupanya dia kejam mata tak bagus. Baik kejam mata. Baik. Maka diriwayatkan daripada Muslim bin Yasar. Maka masa pun habis. Wallahu a'lam. Kita sambung tahun depan pula.
Kalau habis kitab sirah mungkin kita baca kitab ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.